Tuan-tuan jangan tengok saya. Buat tak tahu dah. Saya kena tangkap. Okey, tuan-tuan tengok Ustaz Syami. Tuan-tuan jangan tengok saya. Okey, lagi dia tak tahu siapa yang bagi tazkirah. Okey. Tuan-tuan dengar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jemaah yang dikasihi rahmati Allah. Tuan-tuan tengok di belakang saya ni, nampak tak ada pokok kurma? Nampak tak pokok kurma belakang ni? Tuan-tuan, Ustaz Syami tu nampak dia bagi tazkirah. Lagi kalau kena tangkap, dia yang kena. Dia kan tahu tu, dia tak pakai transmitter. Di belakang tuan-tuan tu ada pokok kurma. Pokok kurma itu ialah Saqifah Bani Sa'adah. Tu yang pokok kurma belakang tu nampak tu, kebun-kebun tu. Okey, Saqifah Bani Sa'adah ni, untuk makluman tuan-tuan, tuan-tuan jangan tengok saya, buat tak tahu sudah. Saqifah Bani Sa'adah ni tuan-tuan, sebenarnya tempat yang sangat penting. Penting macam mana? Nabi SAW ketika meninggal, Nabi SAW berada di sana tuan-tuan. Di sana, belakang Ustaz Syami. Rumah dia. Rumah itu ialah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat tuan-tuan, mereka tidak duduk di rumah Nabi SAW. Mereka duduk di mana? Di Saqifah Bani Sa'adah tu yang belakang ni. Sekarang ni tak boleh masuk, dia orang tutup. Tak tahulah Ina Arab Saudi kan. Dulu boleh masuk dalam tu. Saqifah Bani Sa'adah ni para sahabat berkumpul untuk buat apa? Untuk melantik pemimpin selepas Nabi SAW. Siapakah pemimpin selepas Nabi SAW? Mereka melantik tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun pada ketika itu mereka telah berbai'ah untuk melantik Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tuan-tuan hebat orang ini, orang yang tawaduk. Dia kata kalau ada Abu Bakar, maka Abu Bakar lah orang yang paling layak. Kenapa tuan-tuan? Abu Bakar di antara orang yang pertama memeluk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Bukan itu yang saya nak cerita. Tapi saya nak cerita Nabi SAW pernah satu ketika Nabi duduk macam ni. Pada ketika itu semua para sahabat BBIP punya, BBIP para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat BBIP. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari tuan-tuan. Nabi kata apa? Wahai sahabatku, siapakah di kalangan kamu yang paling mulia? Lalu para sahabat kata yang paling mulia ialah para malaikat. Lalu Nabi kata memang malaikat mulia kerana malaikat melihat Allah, malaikat tidak ada nafsu, malaikat sujud ratusan ribu, mereka beribadat sentiasa, mereka mulia, tapi ada paling mulia lagi. Lalu sahabat kata yang paling mulia kamu ya Rasulullah pada anbiya. Ya, aku paling mulia. Kerana apa? Wa ma arsalnaka illa min wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utuskan sebelum kamu akan lelaki-lelaki, yakni para nabi, nuhi ilaihim, diberi wahyu. Maka aku ni mulia, nabi ni mulia kerana wahyu. Aku tak akan melakukan kesalahan. Kerana apa? Kerana aku akan diwahyukan melalui Jibril alaihissalam. Aku mulia. Tapi ada lagi paling mulia. Lalu sahabat kata, yang paling mulia tu kamilah ya Rasulullah. Nabi kata memang kamu mulia sebab kamu berhadapan dengan aku, kamu tengok aku, kamu bila buat salah aku tegur, aku melihat kamu semua dan kamu melihat aku, apa yang aku buat kamu boleh ikut, memang kamu mulia. Tapi ada lagi paling mulia. Tenung, senyap aja. Bila senyap tuan-tuan, tak ada jawapan daripada para sahabat. Ketika itulah Nabi menangis sehingga basah janggutnya. Lalu Nabi mengangkat kepalanya, memerhati para sahabat. Apa Nabi kata dalam keadaan menangis tu? Wahai sahabatku, ada yang paling mulia. Mereka ini tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Tetapi mereka ini sangat cinta dan rindu kepadaku. Mereka itulah umat akhir zaman. Tuan-tuan tahu siapakah mereka itu? Kita semualah. Tuan-tuan pernah tengok Nabi tak? Tak pernah tengok. Tuan-tuan tak pernah berjumpa Nabi. Tuan-tuan, kita Nabi tak pernah tengok. Tapi kita datang sini. Kerana apa tuan-tuan? Makcik-makcik, abang kakak? Kerana rindu pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi bersabda, barang siapa yang menziarahi aku ketika aku meninggal, kemudian dia menyampaikan salam, Jibril akan menyampaikan salamku kepadaku dan aku akan menjawab salamnya. Nabi akan jawab salam kita.
yang lelaki nanti, para jemaah lelaki, kita akan masuk nanti satu persatu. Saya akan cerita ketika dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang lelaki akan bagi salam kepada Nabi SAW. Ingat, Nabi bila diberi salam, tuan-tuan, walaupun dia meninggal, Nabi akan jawab salam tersebut. Dan Nabi kata apa? Maka orang yang menziarahi aku menjawab salamnya, dan dia, aku akan beri syafaat di akhirat nanti. Masya Allah, tuan-tuan, kakak abang lah, pakcik-makcik yang datang menziarah Nabi SAW. Nabi ada bawah kita ni, kita berada di atas. Cuba tuan-tuan bayanglah kalau tengah duk bagi tazkirah ni, tiba-tiba Nabi SAW datang dalam keadaan bercahaya. Seronok dah tuan-tuan. Agak-agak apa yang tuan-tuan nak buat? Saya akan bangun, yang pertama saya akan pergi peluk, cium Nabi SAW. Seronoknya. Tapi Nabi tu dah tak ada, tuan-tuan. Bila tak ada, saya nak cerita satu perkara yang sangat dahsyat yang perlu kita tahu, ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika Nabi meninggal dan Nabi dilahirkan pada tanggal tersebut. Di situlah, tuan-tuan, Saqifah Bani Sa'adah, tempat itu dilantik akan khalifah selepas Nabi. Dilantik, tapi bukan saya nak cerita tentang lantikan. Saya nak cerita 12 Rabiul Awal itu ketika Nabi SAW dalam keadaan nazak. Nabi, tuan-tuan, bangun pagi 12 Rabiul Awal dalam keadaan sakit ni, tenat, sakit dah tak larat dah. Nabi kata dekat Fatimah, setengah kata Fatimah, setengah kata Aisyah. Tapi dalam riwayat kata Fatimah. Dia kata apa? Wahai Fatimah, hari ni aku uzur, aku tak larat nak pergi masjid. Sedangkan rumah Nabi, tuan-tuan, dengan masjid 50 meter je. Apabila tak larat, maka Fatimah keluar, pergi dekat masjid, tengok-tengok ada Saidina Ali, setengah kata Salman dengan Salman. Lalu Fatimah kata apa? Abang Ali, lebih kurang macam itulah. Rasulullah tak larat. Sebab Nabi dia tak sebut bapa aku, dia sebut Rasulullah. Dia kata Rasulullah tak larat, dia kata. Maka Sayyidina Ali bangun, tuan-tuan, dengan Salman, pergi rumah Nabi, angkat Nabi, tuan-tuan, pergi ke masjid. Cuba tuan-tuan tengok, dalam keadaan tak larat pun pergi masjid. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, solat tak cukup lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayang, tuan-tuan, solat ini as-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang ni tiang agama. Siapa dirikan solat, mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, meruntuhkan agama. Tengah ulama kata solat ini seperti mana kepala. Kita, tuan-tuan, kalau buta mata boleh hidup lagi, tak ada telinga, pekak boleh hidup, bisu boleh hidup. Tapi kalau tak ada kepala, tak boleh hidup. Maka solat itu ialah kepala. Tapi ada di kalangan kita, tuan-tuan, datang umrah, solat tak cukup lagi. Allahu Akbar. Boleh hidupkan, tuan-tuan, dengan tak ada solat? Tuan-tuan, jiwa tak akan tenang, hati tak akan tenang. Bila hati tak tenang, tuan-tuan, tengoklah hidup kita tidak penuh dengan keberkatan kepada Allah. Walaupun kita rasa senang, tuan-tuan, tapi hidup kita resah. Kerana apa? Kepala kita tak ada, tuan-tuan. Solat tak ada. Nabi dah tak larat, angkat pergi masjid. Bila sampai di masjid, tuan-tuan, Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, naiklah engkau jadi imam. Aku dah tak larat lagi, tak mampu berdiri lagi. Maka Saidina Abu Bakar pun melangkah ke hadapan, tuan-tuan. Bila melangkah ke hadapan, apa yang berlaku? Saidina Abu Bakar angkat takbir. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, berlinang air matanya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia tahu Nabi yang ada di belakangnya, pagi itu pagi yang terakhir bersama dengan para sahabat. Para sahabat dia tanya-tanya, kenapa Saidina Abu Bakar menangis? Kemudian Saidina Abu Bakar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menangis dia, semak dia. Sahabat dia tanya lagi, kenapa Saidina Abu Bakar menangis? Mereka tak tahu, tuan-tuan, pagi itu pagi yang terakhir Nabi bersama dengan mereka. Tiba-tiba Saidina Abu Bakar membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Menangis sebab dia. Sahabat tertanya-tanya lagi. Habis solat, tuan-tuan, Saidina Ali dengan Salman angkat Nabi balik ke rumah. Bila sampai di rumah, tuan-tuan, Nabi kata apa dekat Fatimah? Setengah kata Fatimah, setengah kata Aisyah. Wahai Fatimah, hari ini aku terlalu uzur. Kalau ada sesiapa yang datang nak jumpa aku, kata aku tak nak terima tetamu. Selang beberapa ketika, tuan-tuan, rumah Nabi diketuk orang. Maka Fatimah pun bergegas buka pintu. Bila dia buka, tuan-tuan, dia tengok di depan rumah Nabi SAW ada seorang lelaki memakai pakaian putih. Bila dia tengok wajah lelaki itu, seram sejuk dia. Dia pun tutup pintu, dia masuk. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki, ya Rasulullah. Bila aku tengok wajahnya seram sejuk aku. Dia memakai pakaian putih, jubah putih. Lalu Nabi kata, benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah Israel. Rupanya Israel menyerupai seorang lelaki, tuan-tuan, masuk. Nabi panggil duduk sebelah kiri. Bila duduk sebelah kiri, Nabi tanya Israel, wahai Israel, apakah telah sampai ajalku? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, aku telah mencari akan umurmu. Pagi ini pagi yang terakhir untuk kamu, ya Rasulullah.
Lalu Nabi kata, wahai Israel, mana Jibril alaihi salam yang sentiasa bersama denganku ketika susah, ketika senang? Mana Jibril? Jibril yang duduk di langit ketujuh turun menyerupai seorang lelaki duduk sebelah kanan Nabi. Aku di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi kata apa dekat Jibril? Ya Jibril, kenapa engkau tidak bersama denganku di saat kematianku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku tak mampu melihat saat kematian kamu ya Rasulullah, kerana mati ni sakit ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, Jibril, aku kekasih Allah, apakah mati ni sakit bagiku? Lalu kata Jibril, walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanyalah jamaah UAK yang berada di sini ni, tuan-tuan kekasih Allah ke? Makcik-makcik Habibullah ke? Makcik-makcik Khalilullah ke? Kalau bukan Habibullah, Khalilullah, layaklah pagi ni. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, mula dosaku ya Allah. Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa illam tabku fataba, aku tak boleh paksa bang. Pakcik, air mata yang mengalir secara paksa Allah padam api neraka kita. Saya tak boleh padam api neraka tuan-tuan. Pakcik-makcik, padam api neraka kita sendiri tuan-tuan. Dengan apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat tuan-tuan. Allah suka orang yang bertaubat. Allah tak suka orang yang banyak harta. Allah tak suka orang yang takbur. Allah tak suka dengan wajah yang cantik. Allah tak suka dengan ilmu yang banyak. Tapi Allah suka orang yang bertaubat. Dia kaya, dia bertaubat. Dia banyak harta, dia bertaubat. Dia ilmu banyak, dia bertaubat. Dia wajah yang cantik, dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka orang yang banyak menyucikan dirinya, di antaranya berwuduk tuan-tuan. Tuan yang dikasihi rahmati Allah. Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, mati ni sakit ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, ya Jibril, apa aku perolehi bila aku meninggal? Jibril kata, kamu yang pertama akan masuk syurga. Kamu masuk syurga tanpa hisab, dan roh kamu akan diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diiringi oleh para malaikat. Nabi pun tenang tuan-tuan. Bila Nabi tenang, Nabi kata apa lagi? Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Cuba tuan-tuan tengok, di saat nak mati pun ingat kita tuan-tuan. Yang ada di kalangan kita hidup dah 40 tahun tuan-tuan. Bila sebut Nabi tak ada rasa kasih dan sayang, bagaimana kita tuan-tuan? Ada di kalangan kita dah 60, dah 70, 80 dah. Bila sebut cerita Nabi tak ada kasih tuan-tuan, bagaimana hati kita ni tuan-tuan? Sebab tu pakcik-pakcik layaklah pagi ni menangilah pakcik. Abang, kalau rasa ada dosa, menangilah tuan-tuan. Nabi kata, bagaimana dengan umatku? Maka kata Jibril, wahai Rasulullah, umatmu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Nabi pun tenang tuan-tuan. Cuba tengok bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Kemudian barulah Nabi kata, wahai Israel, ambillah nyawa aku. Ditarik nyawa Nabi tuan-tuan daripada lututnya, daripada kakinya, dalam keadaan lemah lembut. Nabi bang, Nabi pakcik kekasih Allah, bukan macam kita banyak dosa. Tu pun kita rasa, ya Allah, mungkin aku senang untuk mati ni. Bagaimana dengan amalan kita? Solat pun tak khusyuk tuan-tuan. Kita sedekah dengan riak tuan-tuan. Kita belajar ilmu macam nak lawan para ustaz, para asatizah tuan-tuan, nak menunjuk kita hebat tuan-tuan. Nabi ditarik nyawanya daripada kakinya dalam keadaan lemah lembut, sampai saja ke lututnya. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis Israel tuan-tuan. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Saya nak tanyalah tuan-tuan, tuan-tuan hebat ke hidup dunia ni? Bagaimana saat kematian kita tuan-tuan? Nabi menangis tuan-tuan, sakit menahannya, menyebut Allah. Lalu kata Israel, ya Rasulullah, ini yang paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Nabi kekasih Allah menghadapi saat kematian yang cukup memeritkan. Bagaimana dengan kita bang? Takkan tak ada hati untuk menangis padam api neraka kita? Pakcik, makcik takkan tak ada hati untuk memadamkan api neraka kita tuan-tuan?
Kemudian Nabi kata lagi, ya Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi daripada lututnya dalam keadaan lemah lembut sampai ke pusatnya. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Lalu kata Israel, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau demikian Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi daripada pusatnya sampai ke dadanya. Dada inilah yang disebut sebagai ghargharah. Ketika sampai ke dada ni tuan-tuan tengok dalam Quran kata apa? Kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa sampai halqum, waqila man, katakan kepada orang yang nak mati tu, raq, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong, wal tafati saqa bisaq, pada ketika itu berselisih urat kaki dan tangan. Kerana apa? Menghadapi saat sakaratul maut. Tuan-tuan, saat itu siapa tak boleh tolong tuan-tuan? Tuan-tuan, siapa nak tolong kita, bang? Isteri kita pun ada yang solat, kita tak suruh tuan-tuan bila dia tak solat. Ada di kalangan kita tuan-tuan, anak-anak kita tak ajar dia dengan solat. Bagaimana kita berada di alam barzah untuk anak kita solat jenazah kita bila kita meninggal, bang? Bagaimana saat kematian kita, bang, makcik-makcik? Lalu Nabi mencelupkan tangannya dalam bejana yang ada air, dalam keadaan ghargharah sakit menghadapi saat kematian ini. Lalu Nabi mengusapkan kepalanya. Nabi kata, wahai Israel, aku kekasih Allah menghadapi saat kematian ini. Bagaimana dengan umatku? Nabi kata, tengok, Nabi nak meninggal pun ingat kita. Lalu apa kalimah yang Nabi sebut? Wahai Israel, boleh atau tidak kau letakkan sakit mati umatku daripada aku sampai akhir zaman, kau letakkan kepadaku biar aku rasa sakit, mereka tidak. Cuba tuan-tuan tengok sayangnya Nabi kepada kita. Dia rasa sakit, kita tidak, tuan-tuan. Tapi apa kata Israel? Ya Rasulullah, umatmu bergantung dengan amalannya, kamu tak boleh tolong ya Rasulullah. Nabi tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Saya nak tanyalah abang, pakcik, makcik, hebat sangat ke amalan kita ni yang nak menghadapi saat kematian yang sangat dahsyat ini? Kalau rasa tak hebat, layaklah, bang. Pakcik, kakak sebutlah, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa abangku, pakcikku, makcikku dan kakakku ini, ya Allah. Aku berada dekat dengan makam Nabi SAW menceritakan saat kematian kekasih kami. Kami tak tahu bagaimana saat kematian kami, ya Allah. Maka ampunlah dosa kami di pagi ini, ya Allah. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi celup dekat air yang bejana yang ada air itu, Nabi sapu. Lalu pada ketika itu Allah berkata kepada Jibril. Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, Allah memberikan kamu dua pilihan. Sama ada kamu nak hidup panjang di dunia ini ataupun meninggal. Apa yang Nabi kata, tuan-tuan? Nabi tak pilih panjang umur, tuan-tuan. Nabi kata apa? Rafiqul a'la, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Rupanya Nabi memilih untuk bertemu dengan Tuhannya yang paling tinggi, tuan-tuan. Nabi tak nak hidup di dunia ini, kerana hidup panjang pun lepas itu akan meninggal, tuan-tuan. Nabi memilih kematian dan Nabi meninggal, tuan-tuan, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Nabi SAW berada di bawah, tuan-tuan, tapak kaki kita ni. Kita pijak, kita berjalan, rasa tak ada apa, tuan-tuan. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, sangat sayang kepada kita. Dan Alhamdulillah, ruhnya ditarik, tuan-tuan, daripada lidahnya. Terus, tuan-tuan, naik ke ubunnya. Lalu keluarlah daripada ubunnya. Maka tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Lalu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diiring oleh para malaikat. Bang, pakcik-makcik, sayang tak Nabi? Bila sayang Nabi, layaklah pagi ini marilah kita selawat pada Nabi SAW. Man salla alayya wahidatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa yang sayang dekat Nabi, dia selawat dekat Nabi sekali, Allah akan selawat dekat dia 10 kali. Mari pakcik-makcik, abang dan kakak, sebagai tanda sayang kita untuk kita bangun di padang mahsyar. Nabi akan lihat kita. Kerana apa? Setiap anggota wuduk yang kita ambil, maka di padang mahsyar nanti akan bercahaya.
Sebab tu tuan-tuan, tolong jaga solat tuan-tuan. Susah macam mana pun jangan tinggal solat. Kerana apa tuan-tuan? Solat inilah tuan-tuan dengan anggota wuduk yang kita ambil. Bila Nabi bangun nanti di padang mahsyar, Nabi akan tengok umat ini. Lalu Nabi kata, hadza ummati, ini umatku. Kerana apa? Kerana anggota wuduk kita bercahaya. Dan Nabi kata, inilah umatku. Dan Nabi akan bagi syafaat untuk kita masuk syurga Allah Rabiul Awal. Dan di belakang kita inilah nama lantikan tempat lantik itu, Sakhifah Bani Sa'adah.